Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Muhammad Hilmi bin Tuan Muhammad Rapi, PIB 20022 daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Pentadbiran Kehakiman UNIPSAS semester 5. Jadi hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan pewarisan harta pusaka bagi pihak bapa. Seperti mana yang kita tahu, di dalam Islam telah menentukan siapakah ahli waris yang berhak mendapat harta pusaka peninggalan warisnya. Jadi apabila kita ingin membahagikan harta pusaka kepada ahli waris, kita perlu lihat terlebih dahulu sebab seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka si mati. Jadi terdapat 3 sebab-sebab pewarisan harta pusaka di dalam Islam. Yang pertama adalah sebab perkahwinan, yang kedua adalah sebab nasab keturunan, yang ketiga adalah sebab perhambaan. Oleh itu, di dalam pewarisan harta pusaka kepada bapa, seorang bapa berhak mewarisi harta pusaka peninggalan si mati disebabkan nasab keturunan dengan si mati adalah sah. Yang dimaksudkan bapa di sini adalah bapa kandung kepada si mati. Jadi seorang bapa juga adalah tergolong di dalam golongan ashabul furud, iaitu golongan yang telah ditetapkan bahagiannya di dalam Al-Quran, seperti mana di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Sebelum kita membahagikan bahagian bapa, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan saham dan asal masalah di dalam pewarisan harta pusaka. Saham adalah bahagian yang akan diperolehi oleh ahli waris di dalam pengiraan harta pusaka si mati. Manakala asal masalah pula adalah pengiraan awal yang boleh menjadikan asas kepada sesuatu pembahagian harta pusaka. Terdapat 3 jenis masalah asal masalah, iaitu masalah yang pertama adalah masalah adilah, yang kedua adalah masalah a'ilah, dan yang ketiga adalah masalah rad. Sekarang kita akan lihat berapakah kadar pembahagian harta pusaka kepada seorang bapa. Di dalam keadaan ahli waris, seorang bapa memperolehi 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah 1/6 dengan syarat si mati mempunyai anak keturunan lelaki, iaitu anak lelaki ataupun cucu lelaki ataupun yang lain, dan yang ke bawah. Keadaan yang kedua adalah 1/6 tambah baki dengan syarat si mati mempunyai waris anak keturunan perempuan, iaitu anak perempuan, cucu perempuan dan yang ke bawah. Keadaan yang ketiga adalah si bapa akan memperolehi baki dengan syarat si mati tidak mempunyai anak keturunan sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi bapa mempunyai 3 keadaan yang berbeza mengikut ahli waris yang ditinggalkan oleh si mati. Baiklah, kita akan melihat beberapa keadaan si bapa memperolehi harta daripada si mati. Keadaan pertama, si mati meninggalkan seorang bapa dan seorang anak lelaki dengan harta sebanyak 4,800. Pertama sekali, kita perlu mengeluarkan ahli waris yang ditinggalkan oleh si mati. Dalam keadaan ini, ahli warisnya adalah bapa dan anak lelaki. Bapa memiliki bahagian 1/6 daripada harta, manakala lebihan harta akan diserahkan kepada anak lelaki. Di dalam keadaan ini, saham adalah 1 bagi bapa dan baki daripada saham tersebut adalah 5. Jumlah asal masalahnya adalah 6. Harta tersebut perlu dibahagikan dengan asal masalah, iaitu 6. 4,800 bahagi 6 bersamaan RM800 satu saham. Bapa memiliki 1 saham bersamaan RM800, didarabkan dengan 1 saham bersamaan RM800. Anak lelaki pula RM800 didarabkan dengan 5 saham bersamaan RM4,000. Jadi harta yang dimiliki oleh bapa adalah RM800, manakala anak lelaki sebanyak RM4,000. Keadaan kedua adalah si mati meninggalkan seorang bapa dan seorang anak perempuan dengan harta sebanyak RM4,800. Waris yang ditinggalkan adalah bapa dan anak perempuan. Bahagian bapa adalah 1/6 tambah baki kerana si mati meninggalkan anak perempuan. Dan anak perempuan bahagiannya adalah 1/2.
Asal masalah dalam keadaan ini adalah 6, saham bagi bapa adalah 1 dan anak perempuan adalah 3. Baki daripada 1 dan 3 ini adalah 2 akan dimiliki oleh bapa kerana bapa memiliki 1/6 tambah baki. Harta tersebut perlu dibahagikan dengan 6 iaitu asal masalah. 4,800 bahagi 6 bersamaan RM800 satu saham. Bapa memiliki 3 saham bersamaan RM800 didarabkan dengan 3 iaitu RM2,400. Anak perempuan pula adalah memiliki 3 saham iaitu 800 didarabkan dengan 3 bersamaan 2,400. Inilah nilai harta yang akan diperolehi oleh bapa iaitu 2,400 manakala anak perempuan juga sebanyak RM2,400. Bagi keadaan ketiga, si mati meninggalkan seorang isteri dan seorang bapa dengan harta sebanyak RM4,800. Kita mengeluarkan ahli waris yang ditinggalkan iaitu isteri dan bapa. Isteri memiliki bahagian iaitu 1/4 manakala bapa adalah baki asabah selepas isteri mengambil hartanya. Di dalam keadaan ini asal masalahnya adalah 4. Isteri mendapat 1 saham, bapa memiliki 3 saham. Harta tersebut perlu dibahagikan kepada asal masalah iaitu 4. 4,800 dibahagikan dengan 4 bersamaan 1,200 satu saham. Isteri memiliki 1 saham bersamaan 1,200 didarabkan dengan 1 saham bersamaan 1,200. Manakala bapa pula memiliki 3 saham, RM1,200 didarabkan dengan 3 saham bersamaan 3,600. Inilah harta yang akan diperolehi oleh isteri iaitu 1,200 manakala bapa pula akan memiliki harta sebanyak 3,600. Baiklah, itu adalah kadar pembahagian harta pusaka yang akan diperolehi bagi seorang bapa. Seperti mana yang kita lihat sebelum ini, bapa akan memperolehi 3 keadaan di dalam pewarisan harta pusaka. Saya harap video ini akan dapat membantu anda untuk memahami bagaimanakah kaedah pembahagian harta pusaka kepada seorang bapa secara khusus. Sekian daripada saya. Terima kasih.